Berabad-abad dahulu, rekaan dan pakaian mempunyai tempat dan peranan istimewa dalam masyarakat Melayu. Ini jelas terbukti dalam karya klasik Melayu lama. Pakaian atau busana yang diambil dari bahasa Jawa Sanskrit juga bermakna memakai secara teratur, beretika, sopan santun dan gilang gemilang yang sesuai dengan adat dan persekitaran budaya. Busana yang diperkenalkan merupakan busana tradisional Melayu untuk menghadiri majlis helak jamu atau majlis keramaian. Mudik sungai berakit bersama si Awang Budiman. Baju Melayu berkain songket, warisan bangsa zaman berzaman. Bagi busana lelaki, pakaian ini dilengkapi oleh destak, baju bahagian luar, baju bahagian dalam, bengkung dan pending, keris, kain samping, seluar dan capal. Pakaian lelaki untuk bahagian kepala ia dipanggil desta. Desta ialah hiasan khas yang digunakan untuk bahagian kepala. Desta ini berjenis tanjak. Ia bernama tanjak anak helang kembang sayap, yang merupakan salah satu tanjak yang terdapat di negeri Selangor. Doko atau kerongsang dipakai di bahagian dada. Kebiasaannya, orang lelaki menggunakan doko atau kerongsang berbentuk bulat. Baju di bahagian luar dipanggil baju hias. Terdapat juga yang memanggil dengan nama baju sikap. Baju hias ini ialah baju yang mempunyai belahan di tengah. Baju ini menggunakan potongan leher jekak musang, berpesak dan berkekek. Manakala material fabrik yang digunakan ialah berjenis songket tenun dan bercorak bunga tabur. Baju di bahagian dalam pula dikenali sebagai baju kurung lelaki. Baju ini menggunakan potongan baju Melayu Teluk Belanga. Dari segi sejarahnya, baju ini mula dipakai pada zaman pemerintahan Sultan Johor, iaitu almarhum Sultan Abu Bakar yang bersemayam di Teluk Belanga, Singapura pada sekitar tahun 1800. Justeru itulah dipanggil baju kurung Teluk Belanga, dan ia juga merupakan pakaian kebangsaan orang Melayu Johor. Pada bahagian tengah atau perut terdapat bengkung dan pending. Bengkung mempunyai pelbagai kegunaan. Salah satunya adalah sebagai alat untuk mengemas lipatan kain sampingan. Pending pula digunakan sebagai hiasan yang berbentuk seperti daun dan diperbuat daripada tembaga. Keris yang diselitkan di bengkung adalah keris semenanjung yang berasal dari negeri Kelantan. Keris ini menggunakan sampir tembeng Bugis, ulu berjenis ayam teleng dan bila berjenis pandai saras. Bagi menghadiri majlis helak jamu atau majlis keramaian, ulu keris hendaklah dipakai menghala ke bahagian badan yang bermaksud datang dengan niat yang baik. Kain samping menggunakan lipatan yang bernama teruna mencari jodoh. Pada zaman dahulu, lipatan atau ikatan kain samping mempunyai makna dan maksud tertentu. Dengan menggunakan lipatan atau ikatan tertentu, orang Melayu dapat mengenali status dan hajat si pemakai. Contohnya, status si pemakai sama ada masih bujang, duda, berkahwin ataupun menyatakan hajat untuk mencari jodoh. Seluar yang dipakai adalah seluar Melayu. Seluar Melayu ini mempunyai bahagian potongan yang dipanggil tongkah, tali dan berpesak.
Pesak yang besar dapat memudahkan pergerakan semasa bertempur atau membuat aktiviti lasak. Pada bahagian kaki, ia dinamakan capal. Capal ini diperbuat daripada bahan yang tahan lasak iaitu kulit lembu. Bagi perempuan yang hendak ke majlis helak jamu atau keramaian, kebiasaannya mengenakan pakaian seperti kerudung, baju kurung riau pahang dan beberapa perhiasan diri yang sesuai. Dastar atau tengkolok perempuan yang bernama tengkolok kerudung seri. Jenis ini lebih dikenali zaman sekarang dengan panggilan tudung kepala. Jenis ini sesuai untuk majlis-majlis adat istiadat kerana nampak lebih sopan dan tidak begitu menyela. Bahan material yang digunakan adalah menggunakan fabrik songket. Malam hari mencari pinang, jangan lupa bawa pelita. Kurung pahang, cantik dipandang, busana indah, warisan kita. Baju kurung riau pahang mempunyai potongan yang begitu unik dan istimewa. Berbeza dengan pesak baju kurung. Kedua-dua bahagian tepi baju berpesak kembang yang disambungkan kekek gantung. Sesuai dipadankan dengan kain selisih. Namun ada juga yang membadankannya dengan kain susun di tepi. Pada zaman dahulu, baju yang berbutang 7 atau 9 hanya untuk golongan kerabat. Doko merupakan salah satu daripada aksesori tradisional wanita yang dipakai di leher yang mempunyai 3 atau lebih plat yang diperbuat daripada timah, tembaga atau logam. Pada suatu ketika dahulu, doko selalu digayakan dengan pemakaian baju kebaya atau baju kurung. Pohon rumbia tumbuh di paya, daunnya diguna berteduh panas. Busana Melayu segak bergaya, tak lapor di hujan, tak lekang di panas.